selamat sejahtera saya ucapkan. Hari ini anda bersama saya, Intan Nurhani, sebagai penceramah anda dalam 10 minit bersama kaunselor. Hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat menarik, iaitu procrastination, why it happen and how to overcome it. Hari ini kita akan melihat kepada procrastination, mengapa ianya terjadi dan macam mana kita nak mengatasi procrastination ini. Jadi kalau nak tahu kenapa dan macam mana, sila tonton video ini sehingga akhir. Okey, saya percaya bahawa dekat mana-mana institusi pengajian mesti pernah dengar perkataan procrastination ini. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya procrastination. Procrastination ini adalah satu sikap menangguh atau melengah-lengahkan sesuatu pekerjaan maupun tugasan sehingga dekat dengan deadline, di mana esok dah nak hantar, malam tu baru kita nak buat. Okey, procrastination ataupun sikap suka menangguh kerja ini juga boleh berlaku dekat pelajar sekolah, tidak kira sama ada pelajar tersebut adalah sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Pelajar universiti juga banyak yang mengalami masalah suka menangguh kerja dan ianya juga boleh berlaku pada orang-orang yang sudah bekerja. Baiklah, adakah penting untuk kita atasi sikap suka menangguh ini? Sikap suka menangguh ini perlu ditangani secepatnya kerana ia boleh memberikan kesan kepada kesihatan mental kita. Apabila seseorang itu procrastinate, individu tersebut boleh develop anxiety mengenai kerja mereka. Walaupun waktu tu individu itu tidak buat apa-apa, contoh dia tengah duduk ataupun dia tengah makan dan tak buat apa-apa kerja, tetapi individu ini akan sentiasa berfikir mengenai kerja yang masih belum diselesaikan sehingga menyebabkan mereka ini merasa tertekan. Selain itu, sikap yang suka menangguh kerja ini akan memberikan kesan di mana hasil tugasan mereka akan menjadi kurang memberangsakan atau mereka tidak dapat menyiapkan kerja mereka yang diberilah. Apabila tugasan yang diberikan tidak dapat disiapkan tepat pada masanya, perkara ini menyebabkan tugasan mereka menjadi bertimbun dan ini memakan diri mereka sendiri sehingga ada pelajar yang merasa tertekan apabila tidak dapat menghantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Baiklah, dalam Islam sendiri ada menyatakan bahawa orang yang bertangguh termasuk dalam golongan orang yang rugi kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka melambatkan pekerjaan, maka tidak akan dipercepatkan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam sendiri mengajar umatnya agar terus bersemangat dan berdisiplin dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kita ini tidak sepatutnya menjadikan sikap bertangguh-tangguh ini sebagai satu kebiasaan ataupun habit kerana ia bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, malah ianya akan memberikan kesan yang buruk. Dan secara jujurnya saya bercakap di atas pengalaman saya sendiri. Saya pun pernah procrastinate dan saya tak bangga dengan apa yang saya lakukan. Dan of course, bila kita kena sesuatu consequences itu, barulah kita mula nak berubah. Okey, seterusnya kita nak lihat kenapa procrastination ini boleh terjadi dan bagaimana kita nak atasi procrastination. Seperti yang kita ketahui, sikap suka bertangguh boleh tercetus dalam banyak cara. Tidak semua individu menangguh kerja kerana sebab-sebab yang sama. Dan ada kalanya seseorang individu itu dia bertangguh kerana terlalu banyak pertugasan yang perlu dilaksanakan dan penangguhan ini memberikan mereka ruang untuk melarikan diri. Ada kalanya pula seseorang individu itu bertangguh kerana mungkin mereka merasa penat ataupun malas dan sudah tak boleh nak melakukan kerja lagi. Jadi, mari kita lihat apakah sebab dan cara untuk kita mengatasi procrastination. Okey, baiklah. Sebab yang pertama adalah perfectionism. Kita ni of course, bila kita buat sesuatu kerja, semua benda kalau boleh nak sempurna dan apa yang kita buat adalah kebiasaannya, kita akan dapatkan informasi terlebih dahulu. Kita akan tanya kawan kita yang ni sama ada macam mana nak buat dan kita akan tanya kawan kita yang lain juga untuk kepastian dan kita akan buka website dan segalanya lah untuk informasi. Dan last sekali, kita punya actual task tu kita tak buat pun. Dan itu adalah salah satu possibility kenapa terjadinya procrastination. Dan cara macam mana kita nak overcome perfectionism ni adalah, pertama kita kena tahu dan kita kena betulkan balik mindset kita bahawa perfectionism ni adalah biggest enemy of progress, di mana ianya adalah musuh utama progress kita. Kalau kita ni terlalu stuck nak perfect, progress kita ni takkan berjalan pun. Dan yang kedua, kita kena tahu tiada yang perfect dalam dunia ini.
Oleh itu, kita perlu menggunakan masa kita sebaiknya dan plan masa kita supaya kita pun tak terlalu stres ataupun tertekan apabila hantar tugasan terlalu lewat sampai affect kita punya result at the end of the day. Okey, baiklah. Sebab yang kedua procrastination ini berlaku adalah kerana fear of the unknown. Di mana benda ini biasa terjadi di mana kita takut benda yang kita sendiri tak tahu ataupun kita tak pasti. Dan kebiasaannya bila kita takut, memang kita akan ambil sedikit masa sebelum kita nak start kerja tu. Lagi-lagi kalau kerja tu susah. Jadi solutionnya nak tak nak adalah kita kena explore, kita kena dapatkan ilmu, kita kena dapatkan informasi. Dengan syarat kita kena letakkan satu time frame, di mana contohlah minggu pertama kita dapat tugasan, minggu ketiga kita dah boleh mula cari bahan, kita boleh mula cari informasi dan dapatkan information. Dan bila dah start minggu kelima, sama ada kita ni ready atau kita belum ready lagi, kita dah boleh start buat kita punya assignment lah. Orang kata just start before we are completely ready is a good thing to do lah. Okey, baiklah. Sebab yang ketiga pula berlakunya procrastination adalah kita ni mempunyai tendensi untuk membuat kerja-kerja yang mudah terlebih dahulu. Dan kerja-kerja yang kita procrastinate ini, kita tahu yang ianya memerlukan kerja keras, hard work. So kita cuba untuk tangguh kerja-kerja tersebut. Dan pengajaran yang kita boleh dapat di sini adalah di mana cara untuk kita selesaikan isu ini adalah dengan cuba memecahkan kerja-kerja besar ini kepada kerja-kerja kecil, dan kita boleh cuba untuk siapkannya secara berperingkat, dan at least kita akan ada menunjukkan progressing, and at the end of the day kerja kita pun akan siap. Okey, baiklah. Sebab yang keempat adalah lack of motivation, di mana kita tiada motivasi untuk melakukan suatu kerja yang diberi. Mungkin kita merasakan bahawa reward of motivation kita tak menarik ataupun attractive enough untuk kita bersemangat nak siapkan kerja tersebut. Dalam kita nak selesaikan isu motivation, reward adalah sangat penting untuk kita siapkan kerja tersebut. Reward kena best enough untuk kita siapkan kerja. Simple as mungkin hari ini kita fikir kalau aku dapat siapkan satu paragraf, reward kita maybe kita boleh pergi mall ataupun kita boleh makan makanan yang sedap. Rewardnya adalah sesuatu yang boleh jadikan diri kita lebih semangat untuk siapkan sesuatu kerja. Dan anda boleh cuba untuk attach satu task dengan reward yang strong enough untuk nak motivasikan diri sendiri. Macam waktu saya belajar dulu, saya tengok kawan saya masa kita orang nak exam ke apa, cara dia nak motivate diri dia untuk belajar adalah dia akan letak candy ataupun coklat dekat every chapter bila dia dah selesai baca. Dan bagi saya benda itu adalah salah satu benda yang menarik, dan anda boleh cuba cari reward apa yang bersesuaian dengan diri anda. Okey, baiklah. Sebab yang kelima procrastination berlaku adalah kita tak tahu cara nak mula. Dan sebab itu kita procrastinate. Kita tak ada clear path ataupun kita tak ada direction. Kita tak tahu cara macam mana nak buat. Tapi kalau kita tengok sekarang, kita dah ada internet, semua hanya di hujung jari. Kita boleh tengok dekat YouTube tutorial di mana ada macam-macam cara, dan anda boleh mendapatkan informasi berkaitan the right way untuk start assignment anda. Dan kedua, kita boleh cuba untuk start before kita ready. Kita start je dulu, dan nanti motivation tu akan datang dengan sendirinya. Kalau macam saya suka pakai 5 minute rule lah. Saya akan motivate, bagi tahu pada diri saya atau bagi tahu pada minda saya yang intend benda ni tak ambil masa lama pun. Kau start je dalam masa 5 minit akan siap. Kita tipu diri kita untuk kita nak siapkan tugasan tersebut. Bila kita dah start selama 5 minit dan kita dah dapat flow dan juga momentum kita akan jadi lebih bersemangat untuk siapkan kerja. Dan insyaAllah kita sendiri pun tak perasan masa berjalan dengan begitu lajulah. Dan insyaAllah ianya akan membantu kita untuk tak delaykan kerja-kerja kita. Okey, baiklah. Sebab yang keenam dan terakhir kita procrastinate adalah kerana kita banyak kali distracted lah, iaitu lalai dengan handphone kita, laptop kita, dengan mana kita nak tengok Netflix, kita nak tengok TikTok, kita nak main gamenya, main Mobile Legend, main PUBG dan sebagainya. Dan macam-macam lagi zaman sekarang, pelbagai jenis distraction yang ada. Dan antara teknik yang kita boleh gunakan adalah saya sangat recommend untuk anda pakai teknik Pomodoro teknik, di mana Pomodoro teknik ni adalah time blocking. Dan contohnya anda set masa selama 30 ataupun 40 minit, anda block time anda dan anda start buat kerja sehingga timer berbunyi. Kemudian anda boleh ambil masa selama 5 ke 10 minit untuk tengok phone, untuk berehat lah. And then start balik masa selama 30 ataupun 40 minit untuk buat kerja anda balik. Dan anda repeat the same cycle, dia akan membantu anda untuk mengelakkan diri anda daripada distraction lah. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita telah berbincang mengenai apa itu procrastination, kepada siapa kebiasaannya ianya terjadi. Kita juga telah
berbincang mengenai sebab dan cara untuk overcome procrastination. Saya harapkan anda semua belajar sesuatu dalam video saya pada kali ini dan anda dapat menggunakan tips yang telah saya ajar pada hari ini supaya anda dapat menjadi lebih produktif pada masa akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih.